adik-adik, bersama dengan Acik Kopi. Ting. Hari ni Acik nak cerita Nabi Idris alaihissalam melihat syurga dan neraka. Wah, excitednya cerita baru. Hari ni ceritanya daripada buku siri koleksi kisah 25 Nabi dan Rasul. Kita ambil Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 daripada Nabi Adam alaihissalam, iaitu putera Yarid bin Mihla'il bin Qinan bin Anushi bin Shit bin Adam alaihissalam. Baginda adalah keturunan pertama yang diutuskan oleh Allah SWT menjadi Nabi setelah Adam dan Shit. Baginda hidup 380 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Lamanya. Apabila Nabi Idris alaihissalam dewasa, Allah SWT menurunkan wahyu kenabian kepada baginda. Nabi Idris alaihissalam juga dianugerahkan oleh Allah SWT kepandaian dalam pelbagai ilmu, kemahiran dan kemampuan untuk mencipta pelbagai alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nabi Idris alaihissalam tinggal di Mesir. Baginda berdakwah untuk menegakkan agama Allah SWT, mengajar tauhid dan beribadah dengan menyembah Allah SWT. Baginda memberi pedoman hidup kepada pengikutnya supaya selamat daripada siksaan akhirat. Oleh sebab mendapat tentangan hebat, baginda dan pengikutnya terpaksa meninggalkan Mesir. Baginda dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah SWT sehingga baginda diangkat ke langit keempat ditemani oleh malaikat. Allah SWT telah mengutuskan malaikat Israel untuk mencabut roh Nabi Idris alaihissalam. Sebelum malaikat mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, baginda meminta dihidupkan kembali dan dibawa melihat neraka dan syurga. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah SWT, maka Nabi Idris alaihissalam pun dihidupkan semula. Baginda dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah SWT, mengapa ingin melihat neraka sedangkan para malaikat pun takut melihatnya? Tanya malaikat Israel. Terus terang saya takut sekali kepada azab Allah SWT itu. Tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Nabi Idris alaihissalam menjelaskan alasannya. Di neraka, Nabi Idris alaihissalam melihat penjaga neraka sedang menyeret dan menyiksa manusia yang derhaka kepada Allah SWT semasa hidupnya. Baginda tidak sanggup menyaksikan pelbagai siksaan yang mengerikan. Bahang api neraka pula dahsyat ditambah dengan bunyi yang bergemuruh. Keadaan ini amat menakutkan. Sesungguhnya tiada pemandangan yang lebih dahsyat dan mengerikan daripada itu. Dengan tubuh yang lemah, Nabi Idris alaihissalam meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian malaikat Israel membawa baginda ke syurga. Assalamualaikum, kata malaikat Israel kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ialah malaikat penjaga pintu syurga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan berseri-seri dan sentiasa tersenyum. Sesiapa pun akan senang memandangnya. Malaikat Ridwan pun mempersilakan para penghuni syurga memasuki tempat yang mulia itu. Di syurga, Nabi Idris alaihissalam terpegun melihat segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris alaihissalam berulang kali. Nabi Idris alaihissalam melihat air sungai seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya dibuat daripada emas dan perak. Ada juga istana-istana buat penghuni syurga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buah-buahannya segar, ranum dan harum.
Semasa di sana, Nabi Idris alaihissalam diiringi oleh pelayan syurga. Mereka ialah para bidadari yang cantik dan anak-anak muda yang amat tampan. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Kemudian, baginda ingin meminum air sungai syurga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Silalah minum. Inilah minuman untuk penghuni syurga, jawab malaikat Israel. Pelayan syurga datang membawa segelas minuman. Cawannya dibuat daripada emas dan perak. Nabi Idris alaihissalam pun minum air itu dengan penuh nikmat. Baginda amat bersyukur dapat menikmati minuman yang begitu segar dan luar biasa enaknya itu. Tidak pernah dibayangkan olehnya ada minuman sesegar itu. Alhamdulillah, 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 ucap Nabi Idris alaihissalam tanda syukur. Setelah puas melihat syurga, tibalah waktunya Nabi Idris alaihissalam untuk kembali ke bumi. Namun baginda enggan kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat dengan keindahan dan kenikmatan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mahu keluar dari sini. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir kiamat. Kata Nabi Idris alaihissalam, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, iaitu setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, kamu boleh menghuni syurga bersama-sama para nabi dan golongan beriman yang lain, kata malaikat Israel. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih, terutama kepada nabinya. Allah SWT telah menggunakan seluruh tempat yang mulia di langit untuk Nabi Idris alaihissalam. Ketika diangkat ke tempat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Firman Allah SWT, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Idris. Sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya, serta ia seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Surah Maryam ayat 56 dan ayat 57. Best kan cerita Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana Nabi Idris boleh tengok syurga dan neraka. Ingatlah adik-adik, kalau kita berbuat baik, kalau kita ikut apa suruhan Allah, kita dengar cakap mak ayah kita, insya-Allah kita akan dapat nikmat syurga itu. Baiklah adik-adik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Acik untuk dengar cerita baru hari ini. Bye, jumpa lagi.